Kebebasan bersuara bermaksud menyatakan pendapat ataupun pandangan tanpa penapisan tentang sesuatu perkara yang hendak disampaikan. Kebebasan bersuara ini tidak mempunyai had yang mengira kaum mahupun pangkat seseorang individu dalam menyuarakan pendapat mereka. Seseorang individu boleh menyampaikan pendapat mereka melalui beberapa cara. Antaranya, pertama secara lisan, kedua lukisan dan ketiga media massa. Kebebasan bersuara di Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan iaitu Undang-Undang Tinggi di Malaysia. Hak ini juga bukanlah hak kebebasan yang mutlak. Antara kebebasan hak asasi manusia ada terdapat di dalam Perkara 10, Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan ialah: pertama, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Kedua, semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata. Dan ketiga, semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Hak bersuara dalam aspek politik. Kebebasan bersuara adalah asas kepada kewujudan demokrasi dan menghormati maruah manusia. Kebebasan bersuara di Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Salah satu contoh peristiwa yang berlaku di Malaysia adalah penentangan GST. Pelaksanaan GST menimbulkan pelbagai implikasi di Malaysia. Masyarakat sebelum ini telah pun lama terbeban dengan kenaikan kos sara hidup yang berterusan. Lagi-lagi pun mengenakan GST menyebabkan rasa tidak puas hati antara masyarakat. Oleh itu, GST ditentang oleh masyarakat. Perubahan politik yang berlaku ini juga menuntut supaya satu bentuk peruntukan undang-undang baru diwujudkan bagi memberi lebih banyak ruang untuk peluang kepada masyarakat bersuara dan memberi pendapat tanpa rasa takut. Artikel 22 hingga 25 UDHR mengatakan bahawa seorang pekerja mempunyai hak yang sangat luas, tidak terhad kepada 8 konvensyen asas ILO yang hanya menjamin hak kebebasan berpersatuan, hak perundingan kolektif, kebebasan memilih pekerjaan, hak tanpa diskriminasi. Oleh sebab pekerja juga seorang insan, selain daripada hak pekerja, dia juga mempunyai hak asasi lain seperti kebebasan untuk bersuara. Pekerja juga boleh menyuarakan hak mereka merangkumi perkara-perkara seperti: yang pertama adalah hak memilih pekerjaan tanpa paksa. Yang kedua, hak tanpa diskriminasi. Semua pekerja harus mendapat upah yang sama dengan kerja yang sama tanpa mengira kaum, jantina dan latar belakang yang lain. Yang ketiga, hak wanita untuk penjagaan khas seperti cuti bersalin. Pada pendapat saya, pihak syarikat perlulah menitik beratkan hak bersuara dalam kalangan pekerja mereka untuk memastikan pekerja mereka rasa dihargai dan suara mereka didengari. Dengan itu, secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat dan mutu kerja di kalangan pekerja. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 merupakan satu akta yang digubal oleh Kerajaan Malaysia yang diperkenankan oleh Raja pada 27 April 1971. Ia juga merupakan suatu akta sebahagiannya di bawah kuasa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan, penyelenggaraan dan pentadbiran universiti-universiti dan kolej-kolej universiti awam dan bagi perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya. AUKU setelah diluluskan pada 1971 telah melalui 7 kali pindaan. Pada 1975, pindaan AUKU merupakan detik penting dalam sejarah gerakan mahasiswa di Malaysia. Pindaan AUKU 1975, khususnya Seksyen 15 dan 16, menyaksikan bermulanya gerakan mahasiswa yang kurang agresif dan bergerak dalam ruang lingkup yang terhad akibat daripada sekatan dan kekangan undang-undang, termasuk kawalan daripada kerajaan meliputi larangan memberi sokongan kepada pihak luar kampus, larangan membuat kenyataan akhbar dan larangan menganggotai pertubuhan luar kampus dan larangan menguruskan kewangan sendiri. Pindaan AUKU pada 2012 telah mula untuk mengembalikan sedikit kebebasan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam politik tetapi hanya sekadar di luar kampus. Kemudiannya pada 2019, kerajaan telah membuat satu lagi pindaan yang agak signifikan iaitu dengan memasukkan Seksyen 15C. Dengan pindaan ini, mahasiswa sudah boleh terlibat dalam aktiviti politik dalam kampus.
Walaupun pindaan ini dilihat sebagai sesuatu yang positif, masih wujud peruntukan-peruntukan tertentu di dalam AUKU yang tidak seiring dengan semangat gerakan mahasiswa. Aktivisme mahasiswa juga tidak seharusnya berlegar dalam ruang politik, malahan melampaui aspek yang lebih luas. Idea pemansuhan AUKU kini terhenti dan usaha pengumbalan akta baharu bagi menggantikan AUKU dan Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 nampaknya tidak lagi diteruskan. Dan akhir sekali, oleh kerana AUKU juga terdapat kelebihan dan kekurangannya, maka saya berpendapat bahawa AUKU hendaklah dimansuhkan agar potensi mahasiswa yang sebenar dapat dimaksimalkan sebaik mungkin secara komprehensif. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap kanak-kanak berhak untuk mendapat pendidikan. Seperti yang telah dinyatakan di dalam Suhaka Perkara 28 iaitu hak terhadap pendidikan, kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama wajib dan percuma. Artikel 12 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC menyatakan semua kanak-kanak mempunyai hak menyuarakan pandangan secara bebas dalam semua perkara berkaitan hal kanak-kanak. Orang dewasa perlu mendengar dan mengambil kira pendapat yang disuarakan oleh kanak-kanak. Selain itu, dalam artikel 19 iaitu perlindungan daripada penderaan dan pengabaian, negara hendaklah melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa atau orang lain yang bertanggungjawab bagi jagaan kanak-kanak itu. Selain itu, melalui perkara 37, penyiksaan dan pelucut hakkan kebebasan yang dinyatakan dalam Suhakam, pihak sekolah dapat memberi perlindungan kepada pelajar yang dianiaya oleh ibu bapa kerana tiada kanak-kanak boleh tertakluk kepada layanan atau hukuman yang zalim, kejam, tangkapan yang tidak sah atau pelucut hakkan kebebasan. Di samping itu, guru-guru juga tidak boleh mendenda murid secara berlebihan seperti mengaibkan murid tersebut. Contohnya, berdiri di atas kerusi di khalayak ramai dan merotan pelajar tersebut. Menurut garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia juga, guru-guru tidak boleh mendenda murid-murid secara kejam atau berlebihan seperti berdiri lama di tengah panas dan melakukan kelas tahanan pada waktu rehat. Sebaliknya, pada pendapat saya, murid-murid berhak untuk datang ke sekolah dalam keadaan selamat tanpa sebarang gangguan dari segi fizikal, mental dan emosi. Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi telah mempraktiskan hak kebebasan bersuara seperti mana yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, hak ini tidak diberikan secara mutlak kepada rakyatnya dan kebebasan media haruslah diikat dengan tanggungjawab dalam menyampaikan pendapat mereka.